Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Terima kasih kepada pengurusi tetap Kekanda Ustaz Hazbi Dibu, kepada yang berusaha, YB Ustaz Zakwan, sahabat-sahabat kepimpinan yang baru, semua perwakilan daripada kawasan-kawasan, pemerhati daripada pusat, dan semua sahabat-sahabat yang telah menjayakan program pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dikira sebagai ibadah oleh Allah. Ana ni bukan orang yang bersifat speaker. Kebolehan untuk bercakap di hadapan orang ramai ini adalah bukan kebolehan Ana. Sehingga sekarang lutut Ana ni masih lagi shaky, masih lagi bergetar-getar. Perkara yang sama bila Ana terpaksa berucap di hadapan perwakilan daripada seluruh Malaysia untuk membahaskan perkara tarbiyah setelah diberikan amanah oleh Pemuda PAS Negeri Pahang pada 2 tahun yang lepas. Ana hampir jatuh pada ketika itu. Lutut tak boleh nak tahan. Dan hari ini sekali lagi perkara itu berlaku. Dalam keadaan hari itu, kita cuma perlu bercakap, kemudian balik. Hari ini bermulanya pintu baru untuk menerima tanggungjawab yang jauh lebih besar daripada mana-mana tanggungjawab yang anda pernah terima sebelum ni. Dalam keadaan Ana kira ni, Ana ni bukan sesiapa. Ana tak pernah kenal apa tu JIK. Ana tak pernah kenal. Kehidupan muda Ana tu dipenuhi dengan zaman pemotoran. Ana mengenali PAS hanya pada tahun 2007. Baru kenal. Kenal PAS tahun 2007. 2008 baru masuk PAS. 2009 jadi JK kawasan. Nak dibandingkan dengan ketua-ketua sebelum ni, Al-Fadil, Ustaz Zakwan, lepasan daripada Yaman. Al-Fadil, Ustaz Hazmi Dibu, lepasan daripada Mesir. Sebelum tu kita ada Al-Fadil, Ustaz Syariah, Ustaz Nazri Ahmad, lepasan Mesir. Ustaz Syariah Azman, lepasan daripada Pakistan. Sebelum tu kita ada Ustaz Nasruddin Tantawi, lepasan daripada Mesir. Ana ni cuma pemuda kampung kot, yang tidak mempunyai apa-apa keahlian dalam apa-apa bidang. Tapi oleh kerana takdir Allah Ta'ala, pada PRU yang ke-14, selepas terpilih sebagai calon untuk Dong Kedah, tiba-tiba nama tu, tiba-tiba pangkat tu datang satu demi satu. Setiap kali kita diuja dengan pangkat, kita akan lari seluruh pelosok alam. Tapi seringkali bila kita memberikan sebab-sebab dan alasan untuk kenapa kita tak mampu dan tak sanggup untuk mengemban tugas tersebut, rupa-rupanya orang tak dengar pun. Dalam PAS ni, lagi kita tak nak, lagi orang suka nak bagi. Dan hari ini berdirilah Ana di sini untuk menanggung tugas berat ni bersama dengan pimpinan-pimpinan yang ada pada hari ini. Sahabat mati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang biasa Ana kongsikan, tidak ada ucapan-ucapan yang panas dan tidak ada ucapan-ucapan yang berapi daripada Ana, sebab Ana tak pandai buat kerja macam tu. Cuma nak kongsi dengan sahabat-sahabat mati Allah tentang ayat yang Allah Ta'ala turunkan dalam Quran. Allah Ta'ala sebut, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala sebut kepada malaikat, aku nak ciptakan di atas muka bumi itu khalifah.
Ini anda pernah biasa kongsi dengan JIK, anda biasa kongsi dengan pemuda PAS kawasan Kuala Kerau, dan hari ini anda kongsikan kat sini. Sebab nama Allah, dalam ni ada beberapa orang yang hafiz, ada beberapa orang yang doktor. Tadi anda baca TS, doktor. TS pun anda tak tahu apa. Ustaz Zakuan beritahu TS tu teknologis, doktor daripada UPM tadi kan. Kemudian kita ada accountant dalam ni. Kita ada mereka yang mempunyai pangkat-pangkat, mereka yang mempunyai nama, mereka yang mempunyai kemasyhuran. Hari ini kita lupakan sekejap benda tu. Kita tengok batang tubuh kita tanpa ada apa-apa jawatan dan kepentingan. Bila kita tengok pada tubuh batang kita, tubuh batang pula. Batang tubuh kita ni tuan-tuan dan puan Allah, maka kita akan nampak tugas utama kita adalah khalifah atas muka dunia. Semua maklum, apabila menghuraikan mana khalifah adalah iqamatud din wa siyasatud dunya bih, mendirikan agama dalam diri dan memerintah dunia dengannya. Itu tugas utama. Sebelum kita dihiasi dengan pelbagai tugas dan tanggungjawab lain. Kita sebagai seorang bapa, kita sebagai seorang anak, kita sebagai seorang peniaga, kita sebagai seorang guru, sebagai ustaz, kita sebagai penceramah, kita sebagai pelakon, kita sebagai pelawak. Apa juga kerja kita atas muka dunia ini tidak pernah sekali-kali membatalkan tanggungjawab utama kita khalifah atas muka dunia. Tetapi seringkali tanggungjawab ini telah menjadikan kita ni sama dengan tanggungjawab utama, bahkan dia menjadi penghalang untuk kita menunaikan tanggungjawab utama kita menjadi hamba kepada Allah, nak jadi khalifah atas muka dunia. Apabila anda ditaklifkan sebagai seorang ketua, maka anda memperingatkan kepada diri anda dan sahabat-sahabat, tanggungjawab khalifah kita tidak akan terpisah walaupun siapa kita pada hari ini. Sahabat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah Taala sebut dalam Quran, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah itu adalah Islam. Kita juga memahami bahawasanya yang disebut sebagai Islam, yang diredai oleh Allah Ta'ala itu bukan sekadar satu momokan, bukan sebagai satu retorik, bukan sebagai satu makna yang kecil. Bahkan ia sebagai satu sistem kehidupan yang menyusun keseluruhan sistem kehidupan manusia. Sehingga menjadi tanggungjawab kita untuk memperkenalkan sistem itu kepada masyarakat, sama ada masyarakat itu Islam ataupun bukan Islam. Yang orang sebut sebagai dakwah. Bila kita lihat besarnya cabang dakwah, besarnya tanggungjawab dakwah kita, sehingga Syahid Hasan Al-Banna dia sebut apa? Kerja yang kita ada lebih banyak daripada masa yang kita ada. Perkara ini mengajar kita satu perkara. Kita belum cukup memberikan keseluruhannya untuk agama ini. Ini sesi muhasabah. Kita ada kepakaran, kita ada masa lapang, kita ada kekuatan, kita ada akal. Tetapi kesanggupan untuk menyumbang perkara yang kita ada tu kepada Islam, kita akui sangat kurang. Allah sebut dalam Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Bawalah apa sahaja yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu tu ke negeri akhirah, termasuklah harta, termasuklah masa, termasuklah keupayaan untuk berfikir, termasuklah kedengar, termasuklah apa jua yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala kata, bawalah semua tu ke negeri akhirat. Jadi sahabat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ana mohon kesungguhan. Kerana kesungguhan ni adalah satu kewajipan untuk kita abnaul harakah, supaya memastikan perjuangan pada zaman kita ni bergerak. Jangan sampai perjuangan ni mati pada zaman kita. Biarlah orang kata zaman ni pemuda PAS kurang ahlinya, pemuda PAS kurang menonjol. Tetapi jangan sampai pemuda PAS tu mati pada zaman kita. Biarlah dengan segala kekuatannya ada, tak cukup dua kaki kerana sakit, bawa satu kaki.
Tak boleh berjalan merangkak. Mustahil kita tak mampu nak menyumbangkan apa-apa pun untuk agama ni. Bawalah apa yang kita ada, tuan-tuan, supaya PAS, pemuda PAS ni, Islam ni tak mati pada zaman kita. Sahabat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Anda berada di dalam beberapa entiti PAS yang berbeza. Di luar sana, laungan terhadap tarbiyah adalah tunjang belakang kepada perjuangan ini sangat kuat. Semua orang kata kita ada tarbiyah. Dalam masa yang sama kita faham tentang kelompangan tarbiyah. Usrah yang tidak mampu digerakkan. Program-program yang bersifat dalaman untuk membina kefahaman dan jiwa pemuda-pemuda Islam tak mampu dilaksanakan. Program-program tarbiyah boleh jadi diabaikan. Tetapi di luar orang mengungkit, bukankah mereka telah menerima tarbiyah, maka kenapa mereka tak mampu nak bergerak? Jawabnya, tarbiyah itu penuh dengan kelompangan. Sehingga sebahagian daripada kerja tarbiyah hanya menjadi buah mulut. Bukan perkara yang ditekankan dan diutamakan. Menjedari kelompangan ini, insya-Allah kami di peringkat pemuda PAS Negeri Pahang akan memberikan 100% perhatian supaya perkara tarbiyah ini menjadi keutamaan. Ia telah menjadi keutamaan sebelum ini dan insya-Allah dia akan semakin diutamakan pada masa yang akan datang. Sahabat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ana mohon kita tengok apa yang berlaku pada Ustaz Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Ketika apabila dilantik sebagai Menteri Kasar, dia sebut pada Tok Guru, dia kata, Tok Guru, Ana ni dapat Menteri Kasar, jauh daripada bidang kepakaran. Tok Guru sendiri kata, Ana pun pelik. Bagi kasar, tak ada kena-mengena. Dan ketika itu, figure Ustaz Tuan ni dimomok, dihina, diherdik. Kenapa? Kerana dia tidak mempunyai kepakaran dalam kementerian tersebut. Ramai orang yang mempersoalkan kredibilitinya, integritinya, kemampuannya untuk mengurus satu kementerian yang bukan kepakarannya. Tetapi dalam tempoh tahun yang pertama, dia mendapat tempat antara 7 menteri yang terbaik di Asia Tenggara. Anda mengajak sahabat-sahabat untuk melihat satu sudut. Kenapa dia berjaya? Mula-mula Anda masuk usrah. Guru Anda kata, bila kita nak pilih seseorang untuk menjawat jawatan yang lebih tinggi, maka nilai utamanya bukan kepakaran dia, tapi nilai utamanya ketakwaan dia. Kerana pertolongan Allah itu datang dengan ketakwaan, bukan kepakaran. Ramai orang pakar atas muka dunia ni, tetapi ditakdirkan oleh Allah Ta'ala masuk dalam neraka. Kepakaran tidak menjamin apa-apa tanpa ketakwaan kepada Allah. Sebab tu sahabat mati Allah, tolong, bila kita hidup sebagai pimpinan, tolong pastikan apa yang Ustaz Zakwan sebut tadi menjadi keutamaan. Bina ketakwaan kepada Allah. Bina sifat takut kepada Allah. Bina jiwa sufi untuk merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita mampu melihat segala tanggungjawab kita ni adalah tanggungjawab yang akan diamanahkan dan akan dijawab pula depan Allah esok. Sehingga kita tak mampu untuk bermain-main dengan jawatan kita. Sehingga kita tak mampu melihat dia sebagai second thing dalam kehidupan kita. Hari ini kita bermuhasabah. Nak meletakkan semula perjuangan ini adalah perkara utama dalam kehidupan. Bukan pekerjaan perniagaan kita. Bukan pekerjaan kita sebagai seorang sesiapa juga. Tetapi pekerjaan untuk memperjuangkan agama ini tanggungjawab utama. Siapa pun kita, baju apa pun kita pakai, ini tanggungjawab utama. Nak letak benda ni di atas, dia perlu kepada ketakwaan. Dia perlu takut akan Allah.
Dia perlu memahami akidah secara sebenar. Sahabat mati Allah, maka ana mohon pada sahabat-sahabat sekalian, jangan abaikan kuliah ilmu. Jangan abaikan kuliah ilmu fardu ain. Nama pun fardu ain, kewajipan atas tiap-tiap individu, kerana dengan adanya ilmu ni selamat kita dunia akhirat. Tanpa ada ilmu ni, apa juga ilmu yang lain tak mampu selamatkan kita. Kerana ilmu fardu ain itu menyelamatkan iman. Ilmu fardu ain itu menyelamatkan ibadah. Dan ilmu fardu ain itu menyelamatkan pahala. Kalau tiga-tiga ni tak mampu nak diselamatkan, siapa juga kita tak selamat dunia, tak selamat akhirat. Maka mohon pada sahabat-sahabat untuk mendalami agama. Agama bukan untuk ustaz. Agama untuk difahami oleh semua orang. Kalau kita kata kita tak ada basic, basic agama bila bermula kita buka kitab mengaji agama adalah basic. Basic agama bukan bermakna kita sekolah menengah agama. Basic agama bukan bermakna kita sekolah pondok. Basic agama ni mula kita buka kitab yang pertama ada basic agama. Maka selesaikan tanggungjawab fardu ain kita dengan Allah. Sahabat mati Allah Subhanahu Wa Taala, ana tengok banyak perbahasan. Ana segan nak jawab. Mujurlah sahabat-sahabat kat atas ni, ada doktor, ada bakal PhD, ada dua. Macam-macam lah perjawatan kat atas ni. Mereka mempunyai kepakaran. Ana takut nak jawab sebab ana fikir memang kita bergerak dalam keadaan kekurangan. Bila kita bercuba menumpukan gerak kerja pada satu perkara, kita terpaksa untuk meringankan gerak kerja pada perkara yang lain kerana kita bergerak dalam keadaan kita tak mampu. Tapi tuan-tuan mati Allah, yang lebih menderita adalah yang duduk di atas ni terpaksa menjawab seolah-olah mereka mampu untuk melaksanakan segala tugasan. Dulu anak duduk di bawah, anak akan kata tak betul, ni tak betul. Tapi bila anak duduk di atas, anak tak boleh nak menyalahkan orang yang kata kita tak betul. Kerana kita telah diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas tersebut. Tapi masalahnya kita bergerak dalam keadaan kita tak mampu. Kita tak ada duit. Kita tak ada jentera. Apa yang kita ada? Semangat pengorbanan beberapa pemuda di setiap percawangan, di setiap don dan setiap kawasan. Itulah yang menjadi nukleus untuk menggerakkan tiap-tiap program yang ada dalam pemuda. Dalam masa yang sama, ketika kita terpaksa menjawab persoalan, kita terpaksa melihat seperti mana kalau kekurangan itu pada pihak kita terpaksa perbaiki. Tapi bila kita ajak orang lain untuk bersama dengan kita, tak ada apa-apa berlaku. Sahabat mati Allah, ini sebagai muhasabah. Muhasabah untuk kita sama-sama memberikan kekuatan yang ada pada kita. Kita ada harta, kita ada masa, kita ada kerja, kita ada kebijaksanaan. Yang tu perlu digemblengkan, perlu disatukan untuk mewujudkan satu kekuatan. Supaya walaupun perjuangan ini mungkin tak sempurna, tetapi dia jauh lebih sempurna daripada apa yang berlaku sekarang. Maka ana mohon sahabat-sahabat mati Allah, berikan masa untuk perjuangan ini. Walaupun kemungkinan kita telah memberikan banyak masa, tapi tuan-tuan, kita mohon untuk beri banyak lagi masa. Sahabat mati Allah, berulang kali anda dengar kita ni disebut sebagai sebahagian daripada kerajaan. Hakikatnya tuan-tuan mati Allah, kita hanya sebahagian kecil daripada kerajaan. Sehingga kan suara kita tidak mampu mempengaruhi suara walaupun di Pahang ataupun di Malaysia. Ini bukan satu alasan, tapi satu hakikat. Sahabat mati Allah Subhanahu Wa Taala, kerja kita banyak lagi untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan. Kalaulah kita ni diberi peluang untuk mendengar luahan hati YB yang 8 orang ni tuan-tuan yang duduk dekat Dewan Rakyat tu, Dewan Negeri tu tuan-tuan, maka kita pun akan geleng kepala kata. Sebab apa? Cemuhan, kritikan, sindiran yang mereka berikan, kata-kata pedas, perkataan-perkataan tajam yang dilemparkan kepada YB kita,
Sebab apa? Sebab kekuatan kita sangat sedikit untuk menandingi kekuatan mereka. Kita melaungkan kita sebahagian daripada kerajaan. Ya, kita sebahagian daripada kerajaan. Tapi jangan terlalu mengharapkan perubahan dalam keadaan kita hanya mempunyai sedikit kuasa dalam kerajaan negeri. Bahkan pandangan kita jarang diperlihat, jarang dilihat dan jarang digunakan dan jarang diterima sekalipun. Anda harap kita faham. Sebab jangan sampai kita punya kata-kata ni yang memberi kata-kata yang tajam kepada kepimpinan kita dalam keadaan mereka telah pun meletakkan segala usaha untuk membawa Islam di negeri dan di negara ini. Sahabat mata Allah Subhanahu Wa Taala. Bunyi-bunyinya. Kerana perkara itu bukan tidak sahihkan, tidak dibincangkan. Cuma berbual dengan Ustaz Zakwan tadi. Ustaz Zakwan dia kata, di PRN Melaka, bahkan dalam situasi politik pada hari ini, Tok Guru Haji masih lagi meletakkan penyatuan ummah. Harapannya adalah ummah ini bersatu. Penyatuan dari segi politik adalah penyatuan PAS, Barisan Nasional, UMNO, PAS, UMNO, apa satu? Lupa nama. Dan kita memahami perseteruan antara PAS, antara UMNO dan juga antara Bersatu. Dan kita hari ini terpaksa menjadi orang tengah untuk menyatukan mereka. Dalam keadaan apabila kita melebihkan kepada Bersatu, UMNO berbunyi. Dalam keadaan kita melebihkan UMNO, Bersatu berbunyi. Anda teringat sahabat anda dalam usrah dia kata, apabila ada orang jumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, orang kata, wahai Khalifah, boleh tak kalau kamu ni ringankan sikit ketegasan kamu? Ringankan sikit ketegasan kamu. Maka lama Sayyidina Umar termenung. Kemudian dia kata, kadang-kadang aku ni bersifat terlalu keras sehingga aku duk mikir, bimbang kekerasan aku menyebabkan orang lari daripada aku. Sehingga aku turunkan darjah kekerasan aku kepada kelembutan. Tetapi bila aku duduk dalam kelembutan, aku duk rasa sehingga orang boleh pijak agama Islam ni. Sehingga aku mula bersifat keras. Maknanya, Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri pun masih sukar untuk mengimbangkan dirinya untuk melaksanakan segala sesuatu. Artinya sahabat-sahabat Nabi ridwanallahu alaihim ajma'in, ketika mereka ni terpaksa untuk membawa agama ni, mereka juga terpaksa menimbang banyak perkara, yang banyak perkara daripadanya bukanlah datang secara firm. Okey, aku buat, selesai. Mereka juga diuji hari-hari perasaan mereka. Hari ini kita merasa perkara yang sama. Kita nak menyatukan dua parti ni, termasuk kita. Tetapi kita terpaksa menelan banyak kepahitan. Sahabat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bertahanlah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kita bertahan ni bukan kerana UMNO dan bukan kerana Bersatu. Kita bertahan ini kerana perintah kepada kita adalah untuk menyatukan mereka. Dan untuk menyatukan mereka memerlukan kesabaran yang tinggi. Janji daripada Allah terhadap orang-orang sabar adalah hanya senyap akan dibalas pahala orang-orang yang sabar itu dengan tidak terkira banyaknya. Kerana kita meyakini janji Allah. Kerana kita menunggu-nunggu kematian. Kerana kita menginginkan syurga, maka kita akan terus bawa gagasan ini. Sama ada mereka bersatu ataupun mereka tidak bersatu, kita tetap dengan keputusan ini kerana bukan kesatuan itu semata-mata yang kita harapkan, tetapi balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ana harap dalam 2 tahun yang mendatang, pemuda PAS boleh mencetus sesuatu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka dengan kerja mereka, Ustaz Zakwan dengan kerja dia, dengan zaman dia, Ustaz Hazmi dengan kerja dan zaman dia, mereka telah selesai dengan tanggungjawab mereka. Walakum ma kasabtum, bagi kamu ni masa kita,
Ini masa kita untuk menukilkan kerja-kerja kita. Dan kita tidak akan ditanya dengan kerja mereka, bahkan kita akan ditanya dengan kerja kita. Sahabat-sahabat rahmati Allah SWT. Ayuh, bangun. Kita pemuda PAS! Sama ada kita menang, ataupun kita akan mati dalam perjuangan ini. Sekarang tu dulu, ucapan ringkas daripada Ana. Mohon maaf atas tersalah dan tersilap. Dan mohon maaf atas kemungkinan tindakan-tindakan dalam 2 tahun yang akan datang yang menyebabkan hengki-pengki dalam hubungan kita. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minta kepada Ketua Pemuda berdiri situ sekejap. Ada satu gimmick penyerahan mahkota kepimpinan daripada Ustaz Yang Berhormat Ustaz Zakwan untuk menyaruhkan kopiah berlogo PAS kepada Ustaz Airi. Kamera. Allahu Akbar.